Okay, selamat datang ke channel aku. So before this, kalau korang dah tengok video sebelum ni pasal court in Malaysia, korang mesti dah faham sikit lah, a glimpse of apa yang ada dekat court in Malaysia. And in this video, aku nak explain pasal principle pula yang ada dekat court in Malaysia. Dia ada banyak principle, tapi aku nak highlight dua je hari ni, supaya korang tak kusut minda sebab topik ni agak heavy. Aku boleh cakap quite heavy lah untuk orang yang first time nak dengar benda ni, ataupun orang yang dah dengar pun kadang-kadang pening juga. So that's why aku nak explain again and supaya korang boleh tengok again and again lah benda ni supaya faham. So let's begin. So first kali, okay, hierarki ni mungkin korang dah faham. Kalau tak faham boleh tengok my previous video. Boleh tekan link kat bawah ataupun aku dah letak kat kanan atas tu. Kau tekan je. Okay. So sekarang kita nak go on to principle. First kali kita ada principle of stare decisis. Okay. Apakah principle stare decisis ni? Principle stare decisis ni adalah ni keputusan yang dibuat oleh mahkamah yang lebih tinggi perlulah diikuti oleh mahkamah yang lebih bawah. Okay. Tapi dia ada macam exception dia lah. Exception dia adalah kes tu mestilah sama dari segi prinsipal dia. Maksudnya prinsip kes tu, isu dia lebih kurang sama lah dengan kes tu. Tak boleh lah kes saman, kita nak guna kes saman bukanlah, maksudnya kes yang background dia lain, kita nak samakan dengan kes yang telah diputuskan sebelum ni. Okay. So stare decisis ni juga dikenali sebagai presiden lah dalam kata lain. Sebab apakah presiden ni? Presiden ni bukan presiden. Presiden tu ketua negara. Presiden ni adalah kes yang telah diputuskan. Maksudnya, sebab itulah orang kata lawyer ni kena baca banyak buku. Yes. Sebab kita akan baca kes-kes yang before this. Kita kena faham dia punya principle dia, and sometimes the principle will apply in your case. Sebab stare decisis ni lah. Okay, katalah hakim katalah kita ada satu kes, isu dia membunuh, dan bila dia membunuh guna dengan cara begini, dia didapati bersalah. Okay, kes ni telah diputuskan 10 tahun lepas contohnya. So katalah kes yang lebih kurang sama dengan kes tu, dia membunuh dengan cara-cara yang lebih kurang sama dengan kes yang sebelum tu. So ada kebarangkalian yang tinggi untuk untuk penghakiman kali ini dia akan ikut penghakiman sebelumnya. Okay, kenapa aku kata kemungkinan? Dan kemungkinan ni adalah tinggi lah sebab principle stare decisis ni. Sebab kemungkinan setiap kes berbeza. Mungkin ada benda yang terlepas pandang ke apa, so that's why ada kesilapan ke apa lah. Terkilaf ke apa. Terkilaf tu maksudnya terbuat kesilapan lah ya. Okay, so that's why dia mungkin ada kemungkinan lah. Tapi kemungkinan dia tinggi untuk dia ikut. Sebab usually kita memang akan refer case-case before this. So dia bukanlah sepenuhnya ikut budi bicara hakim ataupun discretion hakim. Hakim ni dia kena tengok kes-kes yang sebelum ini juga. Kalau isu dia bergolak pada benda yang sama, kemungkinan besar dia akan ikut keputusan yang sebelum ni. Itu secara mudahnya, itu stare decisis. Okay. So next kita ada res judicata. Apa ni res judicata? Res judicata ni a very simple principle, iaitu kalau kes tu telah didesidekan oleh mahkamah yang paling tinggi, which is Federal Court ataupun Mahkamah Persekutuan, keputusan tu adalah muktamad. Ataupun dalam kata lain ni, res judicata ni adalah principle of finality. Dia last, final, muktamad. So katalah orang tu dikatakan bersalah di Federal Court, dia dah bersalah. Dia tak boleh nak rayu, dia dah tak boleh nak lompat ke mahkamah lebih atas sebab memang dah tak ada mahkamah pun lebih atas daripada tu. So that's why dan dia juga memberikan finality lah dekat kes-kes. Contohlah kalau kita buat analogi lah. Katalah kes dalam Malaysia ni boleh dirayu berjuta-juta kali Okay, so dia akan rayu so sampai tahun bila kes tu nak habis kan. So bila ada res judicata ni, principle of finality, so at least kes tu akan habis bila semua orang akan tahu. Bila masuk federal court, kalau judges dah decide dekat federal court, sudah, that's it, muktamad. Tapi there are other ways. Contohnya mungkin boleh dapat pengampunan ke apa ke, tu benda yang berbeza lah, aku tak nak explain dalam video ni. Tapi the basic is res judicata tu adalah final. Bila federal court dah kata bersalah, dia adalah bersalah secara muktamad. Okay, so aku buat a little bit conclusion kat sini. Untuk stare decisis, dia adalah
mahkamah yang lebih rendah, dia kena ikut keputusan mahkamah yang lebih tinggi yang telah diputuskan. Okay, so maksudnya, kalau sebelum ni hakim tu kata kes yang sedemikian bersalah, so mahkamah yang lebih rendah daripada mahkamah yang memutuskan tu, dia kena ikut keputusan yang lepas tu, yang mungkin dah bertahun-tahun diputuskan. Untuk res judikata juga, untuk res judikata pula, dia adalah principle of finality. So maksudnya, dalam Malaysia sayang kita boleh rayu 2 kali je. Kalau dah buat 2 kali rayuan, maksudnya contoh kita kes start kat High Court, dia rayu sekali dekat Court of Appeal, and then dia rayu sekali lagi kat Federal Court, and that's it. Dia tak boleh rayu, dan keputusan Federal Court adalah muktamad. So that's it about my video. I hope you can understand. Kalau tak boleh understand and benda ni quite heavy to you, leave a comment kat bawah, aku akan jawab. Don't worry. And kalau korang suka, boleh tinggal like, and please subscribe my channel sebab bila korang subscribe channel aku ni, YouTube akan suggest my content of video dekat orang lain yang cari juga video educational. So kita nak pandai sama-sama kan. Okay, so thank you for watching and good luck with your assignments.